Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anisha binti Muhammad. Saya daripada kumpulan 4. So, hari ini saya akan membincangkan topik bagaimana manusia pertama dicipta dan siapakah menurut agama Buddha. Okay, so inilah subtopik yang saya akan bincangkan pada hari ini. So, saya akan terangkanlah secara ringkasnya macam mana agama Buddha ni boleh dibentuk dan diasaskan oleh siapa. So, agama Buddha ni dia diasaskan oleh Putera Siddhartha Gautama, iaitu anak kepada raja berketurunan Sakyamuni iaitu Sundarana, dan ibunya bernama Maya. Okey, so kisahnya bermula ketika ayah beliau iaitu Sundarana pergi jumpa dengan seorang ahli nujum, dan ahli nujum tu berkata bahawa suatu hari nanti Siddhartha Gautama ni dia akan menjadi seorang pemimpin dan pengaruh agama yang kuat. So, ayah beliau pun jaga dengan penuh kasih sayang anak dia ni, dan diberi kekayaan, dan dia juga dikurung dalam istana. Akan tetapi, ketika dia membesar, so mestilah sifat ingin tahu dia tu tinggi. So, dalam usia dia kira-kira 20-an macam tu, dia pun ambil keputusan untuk keluar dari istana. So, 3 perkara pertama yang dia nampak ketika dia keluar dari tembok istana, dia nampak orang tua, orang sakit, dan juga jenazah yang tengah diusung. So, dia ni pun rasa macam dia tak pernah nampak benda tu. So, dia rasa macam dia nak cari kenapa benda tu berlaku. So, dia pun mula mencari jalan penyelesaian dia dengan dia buka kitab Hindu iaitu kitab Veda, tapi dia still gagal untuk menjumpai jawapan yang dia tengah cari. And then seterusnya dia ambil keputusan untuk pergi belayar dan berpuasa dalam masa tempoh tertentu tanpa berbuka. Dia juga tinggalkan segala kekayaan dia tinggalkan anak-anak dia dan isteri dia untuk cari jawapan untuk soalan yang dia cari tu. And then dia still gagal juga. Jawapan dia still menghampakan. Akhir sekali dia pun ambil keputusan untuk bertapa di bawah pohon bondi, dan pada ketika itulah dia dapat cahaya kebenaran. Dia meditasi lah dekat bawah pohon tu, and then sampai sekarang dia digelar orang yang mendapat cahaya kebenaran. Okay, so isi yang pertama ialah asal usul manusia dalam pandangan Buddha. Menurut Buddha, manusia pertama di muka bumi ini bukanlah satu atau dua, malahan ianya adalah banyak. So, mereka ini digelar sebagai makhluk yang bukan dari hasil ciptaan, malahan ianya adalah dari hasil sebuah proses yang panjang. Kebiasaannya, makhluk yang meninggal di alam cahaya iaitu Apsara dilahirkan semula ke bumi dan terbang di ruang angkasa tanpa hala tuju. Mereka ini tidak mempunyai jantina dan juga perbezaan antara satu sama lain. Dia macam cahaya yang berlega-lega di ruang angkasa. Yang kedua ialah evolusi penciptaan manusia secara terperinci menurut agama Buddha. So, proses kejadian manusia ini mengikut perspektif Buddha sama je macam teori Darwin, tapi ada beberapa perbezaan yang membezakannya. So, proses evolusi ini berlaku dalam 4 tahap evolusi. Yang pertama ialah Kama Jarupa. So, evolusi pertama ini berlaku ketika bumi melalui proses pengerasan dari zat cair kepada padat, dan manusia yang meninggal di alam cahaya yang disebut sebagai Abasara akan dilahirkan semula dan muncul menjadi manusia di muka bumi. So, menurut Buddha, bukan satu manusia sahaja yang muncul pada pertama kali, malahan ianya banyak. Dan tiada yang mencipta manusia kerana mereka muncul bukan atas kemahuan sesiapa. So, makhluk-makhluk ini hidup dari ciptaan batin iaitu Manu Maya, kerana mereka memiliki tubuh yang bercahaya dan melayang-layang di angkasa serta tiada perbezaan jantina. So, pada ketika inilah munculnya sari tanah yang manis dari dalam air. So, makhluk-makhluk ini yang sedang terbang ni pun makan sari tanah tu. Yang kedua ialah Cita Jarupa. So, evolusi kedua ini berlaku apabila timbulnya rasa tamak dan khianat kerana makhluk ini mula memakan sari tanah
yang manis tu yang muncul dari dalam air tu, oleh kerana mereka memakan sari tanah tersebut dan diliputinya, wujudlah rasa keinginan dalam diri mereka, dan pada masa ini jugalah alam semesta mula tercipta. Yang ketiga ialah utu jarupa, iaitu evolusi ketiga ini berlaku ketika mereka memakan sari tanah tersebut sehingga tubuh mereka menjadi semakin padat dan dapat dilihat dalam pelbagai jenis bentuk yang cantik dan buruk. Wujudlah perasaan sombong dan dengki terhadap kejadian masing-masing, dan pada masa ini jugalah kewujudan tumbuh-tumbuhan telah wujud seperti padi, cendawan dan lain-lain. Evolusi yang keempat dan yang terakhir ini adalah ahara jarupa, iaitu pada fasa ini telah menampakkan ciri-ciri pembentukan manusia. Oleh kerana mereka telah menjumpai sumber makanan lain, iaitu tumbuhan tadi tu, diorang pun menikmati tumbuhan itu, maka semakin padatlah tubuh mereka sehingga terhasillah perbezaan antara purisa lingga dan iti lingga, iaitu lelaki dan wanita. Pada ketika ini juga berlakunya keinginan metuna, iaitu keinginan nafsu untuk berhubungan kelamin antara satu sama lain, kerana makhluk-makhluk ini saling memperhatikan tubuh masing-masing. Seterusnya ialah kelahiran semula makhluk dalam agama Buddha. So, agama Buddha dia mengajar penganutnya tentang kelahiran semula. So, mereka percaya bahawa semua roh akan terpisah daripada jasad ketika mati, dan kesemua manusia akan dilahirkan semula selepas badan yang dihuninya meninggal dunia. Selain dari itu, penganut Buddha juga percaya kalau diorang ni buat baik pada ketika hayatnya, mereka akan mencapai tahap niwarna, iaitu kesedaran agung, dan akan berhenti dari dilahirkan semula. Dikatakan terdapat 31 alam kehidupan, iaitu manusia akan ditempatkan di salah satu alam tersebut, dan mereka akan melalui proses kelahiran dan kematian selagi mereka tergolong dalam alam kehidupan sesuai dengan karma mereka. Terdapat 4 cara kelahiran semula makhluk, iaitu yang pertama, Jala Bujayoni, iaitu makhluk yang dilahirkan daripada kandungan seperti manusia. Dan kedua ialah Sansedajayoni, iaitu makhluk yang dilahirkan dari kelembapan seperti nyamuk. Dan ketiga Opapatika Yoni, iaitu makhluk yang lahir dalam keadaan dewa. Dan yang terakhir sekali adalah Andajayoni, iaitu makhluk yang lahir daripada telur seperti burung. Menurut agama Buddha juga, jika mereka telah capai tahap nirwana, mereka akan terbebas dari proses kelahiran dan kematian, kerana nirwana dia tidak tergolong dalam 31 alam kehidupan yang disebutkan. Yang terakhir sekali adalah ulasan menurut pandangan agama Islam. So, menurut apa yang saya telah kaji, jelaslah bahawa setiap agama yang wujud di muka bumi ini mempunyai konsep kelahiran dan kematian menurut agama masing-masing. Mereka mempunyai konsep yang tersendiri. So, tapi dalam agama Islam, tiada istilah manusia dapat dihidupkan kembali melainkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga boleh dihidupkan semula di dunia ini dan juga di alam lain. So, apa yang dapat kita ketahui sebenarnya, kebanyakan agama di dalam dunia ni, diorang mempunyai konsep yang sama, cuma hanya membezakan dia hanyalah bahasa dan istilah yang diguna pakai. Contohnya menurut agama Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah yang dibentuk dan diberi nafas kehidupan. Begitu juga dengan agama Kristian. Diorang pun mempercayai bahawa manusia berasal daripada tanah. Begitu juga dengan agama lain dengan konsep agama mereka yang tersendiri. So, kesemuanya terpulang ke atas kepercayaan agama masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Maafkan sekiranya ada tersalah bahasa atau tersalah kata. Terima kasih.